fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita dipertemukan pada malam yang mulia ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah kita akan menyambung bedah buku kita dalam tajuk kita yang kita bincangkan, sebuah karangan oleh almarhum Dr. Fathi Yakan yang disebutkan sebagai Qawaribun Najah fil Hayatid Du'at, bahtera penyelamat dalam kehidupan manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya selalu mengulangi bahawa bagaimana hari ini kita berada dalam keadaan dunia akhir zaman, yang mana kita berada dalam dunia yang penuh dengan fitnah, dunia yang penuh dengan kacau bilau, dunia yang penuh dengan ketidakceraruan, dunia yang penuh dengan pelbagai pembohongan dan sebagainya, sehingga mana kita hari ini tak tahu nak membezakan yang mana hak, yang mana batil. Kadang-kadang kita keliru yang mana benar, yang mana salah. Maka ketika itulah kita memerlukan satu bahtera, seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam daripada azabnya, dengan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam membina bahtera untuk menyelamatkan umat-umat yang terdahulu. Hari ini tuan-tuan, kita tak ada bahtera Nabi Nuh, walaupun ada bahtera Nabi Nuh tahun 80-an dekat Meru. Kalau tuan-tuan pergi ke Meru, Jalan Jambu, ada satu ajaran sesat, saya tak tahulah nama dia apa, tapi disebut bahtera. Bahtera Nabi Nuh jugalah, sebuah kilang didesainkan macam bahtera. Allahu Akbar, ajaran sesat tuan-tuan. Kita tak ada bahtera yang menyelamatkan kita, walaupun pelbagai filem-filem barat yang telah menggambarkan bahawa berlakunya kiamat dan kita akan selamat bila menaiki satu kapal yang telah dibina kononnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, lantas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utuskan pada umat akhir zaman ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana umat akhir zaman ini akan berhadapan dengan fitnah yang cukup besar. Yang mana fitnah yang cukup besar sehingga mana menakutkan para sahabat ketika itu. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan wasiat kepada kita, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita, wasiatkan kepada kita, jika mana kita berpegang teguh pada wasiat yang ditinggalkan ini, insya-Allah kita akan selamat walaupun di mana kita berada, iaitu sunnah, iaitu Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita mengakui lemahnya ilmu kita, kita mengakui tipisnya iman kita, kita mengakui sedikitnya amal kita untuk memahamkan kita sendiri tentang Al-Quranul Karim itu. Untuk kita baca sendiri Al-Quranul Karim itu, untuk kita memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita memahami Al-Quran. Lantas bagaimana ilmu kita yang sedikit ini mampu menyelamatkan kita dalam dunia akhir zaman ini? Lantas tuan-tuan, kita memerlukan pimpinan dan juga bimbingan alim ulama, supaya kita berada dalam track yang betul, dalam keadaan yang betul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini dunia memperlihatkan kepada kita bagaimana seorang demi seorang ulama telah Allah Subhanahu wa taala tarik di muka bumi ini. Dengan kematian para ulama ini merupakan bencana untuk alam ini. Dalam keadaan kita yang tidak tentu arah hari ini, dalam keadaan yang kita terpinga-pinga hari ini, mencari yang mana satu hak, yang mana satu batil, maka ulama yang menunjukkan jalan tersebut telah jemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'u bihi minan nas, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yatra aliman ittakhadha nasa ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftu bighairi ilm fa'adallu adall. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita bahawa
Allah Subhanahu wa taala tidak menarik ilmu ini tiba-tiba hilang dalam dada kita. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, tetapi Allah Subhanahu wa taala menarik ilmu ini dengan Allah Subhanahu wa taala mematikan para ulama. Hatta sehingga mana? Lam natrah aliman, tak ada orang yang alim dekat muka bumi ini. Ittakhadhan nasa ru'usan juhalan, maka manusia ketika itu mengambil orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak ada ilmu menjadi pemimpin dalam kalangan mereka. Maka mereka ini apabila ditanyakan soalan, fasu'ilu fa'aftu, apabila ditanyakan soalan kepada mereka, lantas mereka menjawab dengan jawapannya fa'adallu wa'adal, jawapan yang sesat lagi menyesatkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita dikejutkan dengan kematian Allah yarham almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa di Kedah, dan beberapa ulama pada hari sama yang di Aceh. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang pergi terus pergi. Tanggungjawab kepada kita hari ini, kita ikut apa yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ulama yang ada di muka bumi ini. Sayangi mereka, fahami mereka, dampingi mereka. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan dengan ilmu yang Allah kurniakan kepada mereka mampu menyelamatkan kita juga, melamatkan kita juga daripada bahan api neraka Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah dalam perbincangan yang lepas, dalam bab pertama, kitab Qawaribun Najah ini menceritakan tentang cabaran umat Islam. Orang mukmin yang dengki, munafik yang memusuhi umat Islam, orang kafir yang nak membunuh umat Islam. Dan saya selalu sebut bagaimana hari ini pembunuhan secara fizikal berlaku, bagaimana penginayaan terhadap rakyat Arakan di Rohingya, yang dinafikan kerakyatan mereka, yang dinafikan kemanusiaan mereka. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini manusia-manusia dinafikan kehadiran mereka di muka bumi. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di bumi Afrika, di Somalia dan sebagainya, dinafikan hak-hak mereka. Dan apa yang lebih besar ini ialah yang berlaku dalam kebanyakan negara-negara dunia ini ialah pembunuhan identiti umat Islam, pembunuhan jati diri umat Islam. Sehingga mana umat Islam yang disebutkan oleh Abu Alad Maududi dan Syed Qutb rahimahullah di dalam kitabnya Manhaj Hidup Muslim, hari ini umat Islam hanya tinggal pada nama sahaja. Bagaimana ruh dan jati diri Islam itu tak ada dalam jiwa mereka. Kenapa? Berjayanya Barat, berjayanya kufar membunuh identiti umat Islam sehingga mana mereka menjadi hanya pada nama sahaja. Serangan pemikiran yang disebutkan sebagai ghaswatul fikri, serangan pemikiran ini sedikit sebanyak dia masuk melalui agenda-agenda yang halus, di antaranya melalui pendidikan. Dia rombakkan sejarah yang benar, di antaranya melalui budaya berhibur yang melampau-lampau, di antaranya yang mencabut keyakinan kita terhadap agama Allah itu sendiri. Hari ini umat Islam tidak yakin dengan agama yang kita anti sendiri. Tuan-tuan, berkaratnya sekularisme hari ini, sehingga mana kita sendiri, tuan-tuan, kadang-kadang kita tak yakin dengan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kita sendiri ragu-ragu, apakah mampu Islam ini menjadi orang yang berada di hadapan? Apakah mampu produk Islam menandingi produk-produk yang dibuat oleh orang bukan Islam? Kita sendiri tak yakin bagaimana perbankan Islam itu mampu menyelamatkan duit kita. Tuan-tuan, kita tak yakin. Sebab tu kita tengok berapa ramai lagi yang masih terlibat dengan bank-bank konvensional, yang mana kita tahu bank-bank ini mengamalkan sistem interest, iaitu disebutkan mudah bahasanya riba. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sendiri tidak yakin. Kenapa? Telah dimomokkan dengan pelbagai fitnah dan sebagainya, sehingga mana kita sendiri hari ini hanya menjadi umat Islam yang berada di tiga sejadah sahaja, tidak memainkan peranan yang optimal seperti mana yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah di muka bumi. Itu serangan pemikiran.
yang mana kita hari ini telah diancam dengan serangan-serangan tersebut. Dan pada bab yang kedua, kita telah bincangkan apakah ciri-ciri muwasafat imaniyah, ciri-ciri keimanan yang perlu ada pada umat akhir zaman hari ini. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taubah ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ad-daibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihun ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan-nahu 'anil munkari wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Dan orang itu ialah orang-orang yang bertaubat kepada Allah, mereka yang beribadah kepada Allah, mereka yang memuji Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menggembara, orang-orang yang rukuk dan sujud, orang-orang yang melaksanakan perintah amal ma'ruf nahi munkar, orang-orang yang menjaga batas-batas hukum Allah, dan berilah berita gembira bagi orang mukmin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, cabaran yang saya sebutkan di awal tadi, 5 cabaran umat Islam yang biasanya kita akan hadapi ini, akan mampu kita depani dengan kita mengimani sifat keimanan ini. Ya Allah sebut pada hujung ayat ini, wa basyiril mu'minin, berilah berita gembira bagi orang mukmin. Inilah yang perlu kita ada dalam diri kita untuk mendepani cabaran-cabaran akhir zaman ini. Di antaranya kita dah bincangkan, kita perlu ada sifat yang disebutkan sifat sentiasa bertaubat. Kita perlu ada sifat orang yang sentiasa melazimi ibadah, al-'abidun, orang yang sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang banyak yang telah diberikan kepada kita, al-hamidun. As-saihun, orang yang menggambara, melihat, menuntut ilmu. Dan kita telah bincangkan pada pertemuan yang lepas, ar-raki'un as-sajidun, orang yang rukuk dan sujud, memberi gambaran bahawa umat akhir zaman ini, ciri-ciri umat Islam, ciri-ciri orang yang beriman yang disebutkan wabasyiril mukminin ini, orang yang rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud bukan sekadar dalam solat, tapi bagaimana rukuk dan sujud kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Rukuk dan sujud kita dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagaimana rukuk dan sujud ini, kepatuhan kita terhadap agama Allah, perlu kita semai dalam hati kita benar-benar. Bagaimana percubaan umat jahiliah terdahulu, yang nak memberi tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila melihat dakwah Nabi semakin tersebar, ramai orang memeluk agama Islam, maka mereka Arab jahiliah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan satu tawaran. Tawaran apa tuan-tuan? Dia bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kita buat satu konsesi, perjanjian, kita buat satu pakatan dengan harapan Mekah ini akan aman. Apa dia? Tahun ini kita semua beramal dengan agama yang kamu bawa. Tahun depan kita mengamalkan amalan nenek moyang kita. Kita tukar-tukar. Turunlah ayat, tuan-tuan, dalam surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun, iyyaka apa ni? Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan sembah apa yang kamu sembah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang menarik yang disebutkan oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Rahiqul Mahtum, menyebutkan bahawa dia sebut orang Arab jahiliah ketika awal period dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui Nabi ini sifat al-amin. Mereka percaya Nabi ini seorang yang jujur, mereka percaya pada Nabi, seorang yang amanah dan sebagainya. Lantas mengapa mereka tidak menerima dakwah Nabi? Ini kerana mereka tidak mahu periuk nasi mereka terjejas. Bagaimana sistem riba yang mereka lakukan sebelum ini terpaksa dihapuskan, kembali pada sistem ekonomi Islam yang sebenar. Bagaimana monopoli mereka terhadap kekuasaan terpaksa mereka lepaskan. Mereka tidak boleh menzalimi orang-orang yang di bawah mereka. Kenapa? Islam datang membawa keadilan. Lantas kerana inilah, kerana sayangkan harta mereka, kerana sayangkan jawatan mereka, kerana sayangkan apa yang ada dalam periuk
nasib mereka, mereka tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu tunduk dan sujud seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kepada Bani Israel, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu nak menjadi orang yang beriman sebahagian daripada kitab dan kamu kufur mengingkari sebahagian daripada yang lain? Tunduk dan sujud kita kepada Allah, rukuk dan sujud kita kepada Allah di dalam salat perlu kita manifestasikan di luar salat. Bagaimana ketundukan kita kepada syariat Allah, kepada bagaimana ketundukan kita terhadap peraturan-peraturan Allah, perlu kita bawa nilai salat ini di luar daripada ibadah salat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang lepas juga kita bincangkan satu yang disebut ciri orang beriman ialah al-amiruna bil ma'ruf. Orang yang melaksanakan perintah amal ma'ruf ataupun disebutkan sebagai dakwah. Kita dah bincangkan sedikit, insya-Allah pada malam ini kita akan detailkan sedikit lagi. Ad-dakwah Islamiyah. Insya-Allah topik perbincangan kita pada malam ini yang pertama tasawur dakwah Islamiyah, gambaran. Yang kedua persediaan, bila mana kita nak berdakwah. Yang ketiga kesedaran tanggungjawab dakwah. Mukaddimah. Apabila seseorang itu memilih Islam sebagai jalan hidupnya, maka dia perlu menjadi individu yang tersebut melaksanakan beberapa perkara. Bila kita intimak melafazkan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kita memilih agama Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa perkara yang perlu kita laksanakan. Yang pertama, menggabungkan diri ke dalam Islam secara menyeluruh. Kullu fi silmi kafah, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini seluruhnya. Ini yang disebutkan oleh pengarang juga atau Fathayakan di dalam kitabnya lain. Maza ya'ni intima' ilal Islam. Mengapa saya berintimak dalam Islam? Kita perlu mengimani bahawa kita ini memilih agama Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita perlu menjadi muslim dalam aspek-aspek berikut. Kitab ini disyarahkan oleh Ustaz Ramli Sidom, insya-Allah. Kita review balik. Yang mana bab yang pertama dibincangkan, setiap individu muslim ini perlu menjadi Islam yang menyeluruh, yang syamil. Bagaimana saya mesti Islam, saya boleh muslim di sudut akidah. Bagaimana kita perlu beriman kepada Allah secara total. Keimanan kita tidak ragu-ragu, la syarikalah, tidak ada syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya mesti Islam, muslim dari sudut ibadah. Ibadah kita, ta'abbud kita kepada Allah total. Saya mesti muslim di sudut akhlak, keluarga, dapat menguasai diri, dan saya mesti meyakini masa depan Islam yang gemilang. Ini kita bincang, tuan-tuan, telah dibincangkan oleh Ustaz Ramli Sidom dalam kitab Maza ya'ni intimal Islam. Bagaimana kita nak menjadi individu yang Islam secara menyeluruh. Yang kedua, memahami secara jelas tuntutan beragama. Kita perlu faham apa yang Allah SWT perintahkan kepada kita, apa tanggungjawab kita, rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, yang perlu kita faham. Yang kedua, yang ketiga, menghayati ajaran dan didikan Islam, penghayatan Islam itu sendiri, dan berusaha memperjuangkan agama Islam agar tetap teguh di muka bumi ini. Ini sekurang-kurangnya 4 tanggungjawab kita bila mana kita nak menjadi individu muslim yang bertanggungjawab, menggabungkan daripada Islam seluruhnya. Yang kedua, memahami segala tuntutan agama yang disebutkan fardu ain yang wajib kita laksanakan, penghayatan Islam kita supaya kita dapat laksanakan yang disebutkan dakwah bil hal. Kita keluar di medan yang sebenar, kita bergaul dalam masyarakat, kita membawa imej Islam itu sendiri. Bagaimana orang tertarik dengan kita, percakapan kita, bagaimana orang tertarik dengan tingkah laku kita. Ini penghayatan, tuan-tuan, penghayatan Islam kita yang perlu kita cernakan dalam kehidupan kita, dalam aspek kebersihan,
dalam aspek menepati masa dan sebagainya. Dan yang keempat, berusaha memperjuangkan agama Allah agar tak teguh di muka bumi ini. Yang kedua disebut bagaimana kita perlu memahami tuntutan-tuntutan kita, tuntutan-tuntutan dalam Islam. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'amun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ini yang biasa kita dengar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dekat muka bumi ini tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buya Hamka tuan-tuan, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, seorang ulama Nusantara, menyebut dalam kitab tafsir Al-Azhar ni, ibadah itu diawali dengan iman, iaitu percaya adanya Tuhan yang menjamin kita. Percaya adanya Allah itu sahaja sudah menjadi dasar pertama dalam hidup ini. Maka iman yang telah tumbuh itu wajib dibuktikan dengan amal yang saleh. Ini manifestasi terhadap ibadah. Bagaimana orang itu melakukan solat mereka bukan hanya sekadar menunaikan kewajiban, tapi berdasarkan keimanan yang teguh dalam diri mereka. Keimanan kepada mereka, keimanan kepada Allah itulah yang membolehkan mereka ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Matlamat kehidupan insan, ubudiyah. Yang pertama yang disebutkan di awal tadi. Yang kedua sebagai khalifah, tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Surah Taubah, surah Al-Baqarah ayat ke-30, aku nak jadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Maka Imam Mawardi sebut dalam kitabnya Al-Ahkamul Sultaniyah, mendefinisikan khalifah sebagai iqamatud din wa siyasatid dunya bi, menegakkan agama, wa siyasatid dunya bi, dan menguruskan dunia ini bihi. Tuan-tuan kalau belajar bahasa Arab, bihi itu ha tu yana dhamir, kembali kepada siapa? Kembalikan kepada agama. Tanggungjawab kita menguruskan dunia ini bukan menggunakan akal fikiran kita. Kita nak uruskan dunia ini menggunakan agama Allah Subhanahu wa taala. Tanggungjawab kita dekat muka bumi ini, dan amanah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita, ya Allah tawarkan kepada langit, bumi dan gunung ganang. Tetapi manusia memilih memikul amanah menjadi khalifah di muka bumi ini. Definisi dakwah, tuan-tuan. Da'watun nas ila Allah bil hikmah wa mau'izatin hasanah hatta yakfuru bit taghut wa yu'minu billah wa yakhruju minaz zulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Dakwatun nas ila Allah, menyeru manusia kepada Allah, nak seru manusia kepada Tuhan. Ini sahabat kita, saudara kita, adik keluarga kita telah percaya kepada Allah. Dan bagaimana ini kita nak menyeru mereka ini patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bil hikmah wa mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan nasihat yang baik. Hatta yakfuru bit taghut, sehingga mana mereka mengingkari taghut. Tidak meyakini, mengingkari bermaksud menolak unsur-unsur jahiliyah, menolak unsur-unsur selain daripada Allah Subhanahu wa taala, menolak sistem-sistem lain selain daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna billah, dan sehingga mana mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhruju minaz zulumatil jahiliyah, dan mengeluarkan manusia ini daripada kegelapan jahiliyah ila nuril Islam, kepada cahaya Islam. Ini tugas dan tanggungjawab kita, tuan-tuan. Seru manusia dengan kaedah, metod, uslub yang pelbagai. Kita akan bincangkan akan datang, sehingga mana manusia ini sedar dan meninggalkan sistem taghut, sistem jahiliyah, sistem yang tidak sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala.
dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu, bila manusia tinggalkan keyakinan mereka, hilang yang mereka tidak yakin dengan sistem yang direka oleh manusia, lantas kita perlu bawa mereka beriman kepada Allah. Kita tak nak, tuan-tuan, kita dirikan tamadun yang telah runtuh dengan kita menggantikan dengan tamadun yang hampir musnah juga. Kita nak gantikan tamadun yang musnah ini dengan sistem tamadun yang baik. Ini yang disebutkan oleh Al-Allamah Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Hebatnya Islam, Alternatif kepada Sebuah Tamadun yang Menuju kepada Kehancuran. Bagaimana dalam mukaddimah kitab tersebut, Al-Allamah Dr. Yusuf Qaradawi menyebutkan beberapa aspek yang menyebabkan tamadun barat hari ini menuju ke arah kehancuran. Di antaranya keruntuhan akhlak, keruntuhan institusi keluarga dan sebagainya. Dengan hiburan yang melampau dan sebagainya, setiap hari mencatatkan ribuan anak-anak luar nikah yang tidak didaftarkan, yang tidak lahir tanpa ibu dan ayah didaftarkan dan juga dilahirkan. Sehingga mana tamadun barat ketika itu di sebuah universiti di barat telah buat satu persidangan, tuan-tuan, yang disebutkan oleh Dr. Qaradawi, bagaimana mereka menjemput profesor-profesor, menjemput doktor-doktor di barat, membincangkan bagaimana kebejatan sosial yang berada di barat hari ini dan perlunya resolusi dan juga solusi untuk mengurangkan masalah ini. Dan jika dibiarkan, barat akan berada dalam akan menuju kepada jurang kehancuran. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Lantas Al-Allamah Qaradawi sebut, hebatnya Islam menggantikan tamadun yang akan musnah ini. Kita tidak boleh menggantikan tamadun yang musnah ini dengan sistem yang lain ber-Islam juga. Kita lihat bagaimana di awal zaman Renaissance dahulu, lahirnya pemberontakan terhadap golongan gereja yang menghasilkan gerakan sekularisme disebut. Kemudian mereka ini menjalankan teori ekonomi mereka. Lantas teori tersebut tidak kekal lama, digantikan dengan teori komunis. Tak lama teori komunis jatuh pula, digantikan dengan teori sosialisme dan sebagainya. Hari ini kita mengamalkan, kebanyakan dunia barat ini mengamalkan sistem liberalisme, kapitalisme. Dan kita lihat bagaimana sedikit demi sedikit kejatuhan ekonomi yang berada di barat. Dan telah ada bunyi-bunyi pakar-pakar ekonomi di barat dan timur nak kembalikan kepada ekonomi Islam. Kita nak gantikan dengan tamadun yang baik. Sebab itu hatta yakfur bi taghut, sehingga mana manusia meninggalkan taghut, dan kita nak lepas mereka tinggalkan taghut, mereka beriman kepada Allah, wa yu'minuna billah. Mereka beriman kepada Allah dan kepada cahaya Islam. Dalil kewajipan dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man taba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan katakanlah, wahai Muhammad, inilah jalan dan aku dan orang-orang yang mengikutku kepada Allah dengan hujah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk dalam golongan yang musyrikin. Anasir dakwah, unsur yang kita boleh bincangkan daripada kalimah ini. Yang pertama disebut kul hadhihi sabili. Kul, katakanlah, iaitu syariat dakwah. Tanggungjawab, perintah untuk kita laksanakan amal ma'ruf nahi munkar ni. Kul hadhihi sabili. Yang kedua, kalimah yang kedua, hadhihi sabili, inilah jalanku, bermaksud risalah dakwah, misi dakwah yang perlu kita bawa. Syariat dakwah, kul, sampaikan. Hadhihi sabili, inilah jalanku. Jalan mana? Risalah dakwah, risalah dakwah yang kita nak bawa. Yang mana ayat saya bacakan awal tadi, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya telah diutuskan bagi setiap kaum itu rasul-rasul kepada mereka membawa panji-panji yang sama.
Bermula daripada Nabi Adam sehingga mana Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa pagi yang sama. Apa pagi dia? Ada abudullah, menyeru manusia beriman kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan tinggalkan taghut. Hadhihi sabili, risalah dakwah. Ad'u, mengajak. Pergerakan yang bagi berlanjutan ataupun istimrar. Kalau kita tengok tuan-tuan, ad'u, Allah Subhanahu wa taala menggunakan fa'il mudhari'. Kalau kita belajar bahasa Arab, fa'il mudhari' ini bermaksud istimrar. Yang berlaku hari ini, esok dan akan datang. Hari ini, esok dan akan datang, bukan mati yang lepas. Yang bermaksud istimrar, yang bermaksud harakatul istimrariyah, satu pergerakan yang akan berlangsung sehingga hari kiamat nanti. Ilallah, kepada Allah, merujuk kepada al-ghayatus sahihah, tugas akhir yang benar, iaitu ending, matlamat yang benar, iaitu kita nak ajak manusia ini dengan jalan risalah yang bagaimana, dengan risalah jalan supaya mereka ini akhir sekali Allah, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana basiratin, manhaj wadih. Maksud manhaj wadih ialah jalan pedoman yang jelas. Kita nak bawa ala basiratin dengan hujah yang nyata. Kita nak bawa Islam ini berdasarkan dengan ilmu, tuan-tuan. Kita tak nak bawa risalah Islam ini dengan emosi semata-mata. Kita tak nak bawa risalah gerakan Islam ini hanya dengan kebencian. Kita nak bawa dengan wadah ilmu, kefahaman yang jelas. Ana qiyadah mukhlisah, pemimpin yang ikhlas. Wa man ittaba'ani, orang-orang yang mengikutku, iaitu al-jundiyah muti'ah, pasukan yang patuh terhadap arahan pemimpin mereka. Wa subhanallah, tajarrud, iaitu total pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin, dan jugalah sekali kita berlepas diri daripada orang-orang musyrikin, iaitu kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang pendek, tuan-tuan, dalam surah Yusuf ayat 108 ini. Tetapi ayat ini merupakan anasir dakwah yang kita dikaji-kajikan, meletakkan satu misi pada kita untuk menyeru manusia tidak lain tidak bukan ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Matlamat dakwah. Yang pertama, menyelamatkan ummah. Yang kedua, sifat orang yang beriman. Yang keempat, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, membezakan diri daripada orang munafik. Yang pertama, kita tengok bagaimana hari ini dunia yang penuh dengan kacau bilau, perpecahan umat Islam berlaku di Asia Barat, di Sudan, pergaduhan hari ini berlaku tidak henti-henti, di Yaman, di Syria, di Iran, di Iraq, dan seluruh termasuk di negara kita sendiri. Umat Islam bergaduh sesama sendiri. Ancaman akidah, cintakan dunia, harta, pangkat, sayangkan dunia, kesesatan, manusia ditindas, Islamofobia, keruntuhan akhlak, kemiskinan dan ananiah. Ananiah ini selfish, sifat pentingkan diri sendiri. Ini fitnah-fitnah akhir zaman yang berlaku, dan kita hidup di dalam zaman ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama memegang tanggungjawab supaya umat kita ini tidak musnah, tidak menuju kepada kemusnahan, dengan syarat kita sama-sama mengambil dan memikul beban ini, dengan sama-sama kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada video sikit, video ni santai, tuan-tuan. Video Allah tak boleh baca pula. Kalau ada tu ada rezeki. Allah tak boleh baca, tak ada rezeki tu, tuan.
Dia tak habis download tadi. Baiklah yang kedua. Yang seterusnya. Ini yang pertama yang disebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab." Peliharalah dari kamu, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu. Peliharalah diri kamu pada siksaan yang tidak dikhususkan menimpa orang-orang yang zalim sahaja di kalangan kamu. Wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Ketahuilah bahawa siksaan Allah Subhanahu wa taala amat pedih. Dan kita tidak dapat menafikan bagaimana bala Allah Subhanahu wa taala turun, dia tidak memilih siapa hamba-Nya. Allah tak turunkan azab pada orang yang buat maksiat sahaja. Allah tidak turunkan azab pada orang zalim sahaja, tapi Allah turunkan azab kepada seluruh orang yang berada di dalam negeri dan daerah itu. Sebab itu, bila ada kemaksiatan, kemungkaran, kita bertanggungjawab. Untuk apa? Untuk mencegah. Kerana bimbang azab Allah akan turun. Berdasarkan ayat ini Allah sebut, Allah tidak, kamu perlu bimbang bahawa azab Allah ini tidak dikhususkan pada orang buat maksiat saja. Bila azab dan bala Allah turun, ibtila Allah turun, berangkumi semuanya. Lantas kerana itulah kita perlu mengambil tanggungjawab ini supaya bala Allah tidak turun, bahkan keberkatan di bumi Allah ini akan turun. Nahnu ta'a wa lasna al-qada. Kita pendakwah, bukan penghukum. Saya tertarik tuan. Satu hari seorang pemuda bertanya seorang guru dia. Bertanya seorang guru dia, "Tuan, saya pernah ceritakan. Tuan, apa hukumnya seorang tidak melaksanakan solat berjemaah?" Dia tanya guru dia. Dia tanya lagi, "Tuan, apakah hukum seorang itu tidak melaksanakan solat berjemaah?" Dia nak guru dia bagi fatwa, bagi hukuman, kafir, berdosa. Apa guru dia sebut? Hukumnya ialah kamu mesti ajak dia salat jemaah. Allahu akbar. Inilah saya sebutkan Hasan Hubaidi. Nahnul du'a wa lasnal qada. Kita pendakwah, bukan penghukum, tuan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan sungguh-sungguh kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Allah sebut pertanyaan, apakah ada perkataan yang lebih baik? Melainkan kita seru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak orang kepada Islam, ajak orang memahami, menghayati Islam. Wa amila salihah, buat baik, dakwah bil hal, wa amila salih. Apa pun kebaikan kita perlu tunjukkan kepada masyarakat umum. Wa amila salihah, dakwah bil hal. Dan wa qala innani minal muslimin, sesungguhnya kami termasuk dari orang-orang yang berserah diri. Pahala, tuan-tuan, nak sebut pahala. Man dana khairin falahu mislu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan satu kebaikan seperti mana pahala orang yang melakukannya. Kita biasa dunia kita nak main MLM, multi level marketing. Kenapa? Perniagaan ini menguntungkan. Walaupun ramai dalam kalangan tersungkur. Tuan, ramai dalam kalangan kita nak kaya cepat, masuk pelbagai skim cepat kaya. Pelaburan emas macam-macam last sekali tanpa usul periksa yang baik, last sekali menuju kepada kerugian dan juga kerugian yang besar. Tapi kita lupa bahawa ada satu perniagaan yang Allah Subhanahu wa taala Allah Taala tawarkan kepada kita, iaitu sebarkan kebaikan. Dunia teknologi, tuan-tuan, hari ini bagaimana kita boleh menyemarakkan medan dakwah ini dengan apa? Kita punya Facebook, sebut benda yang baik. Kita ada WhatsApp, berikan benda yang baik. Dengan syarat apa pula yang kita nak sebarkan disebut. Yang pertama, kita kena tabayun dulu. Betul tak hadis Nabi ni? Sebut hadis Nabi, padahal dia bukan hadis. Tuan-tuan ingat, apa-apa dia sebut awal tentang hadis Nabi, sabda Nabi sebagainya, kita cek dulu.
kepada orang yang berautoriti. Alhamdulillah ada kalangan jemaah kita kadang-kadang cek dengan ustaz dulu. Ustaz, betul tak hadis ni? Betul tak kenyataan ini? Sebelum kita sebarkan. Sebab apa? Kalau kita sebarkan bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata-kata tersebut, maka kita telah berdosa atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan atas nama aku, kata Nabi, maka sediakanlah tempat api neraka. Tak payah tuan-tuan, kisah ni betul tak betul? Kadang-kadang kita tengok offer cari kerja tahun 2005 pun ada lagi, viral pula 2016. Tak payah dulu. Dan inilah satu perniagaan MLM, multi level marketing, untuk kita menjana pahala yang cukup besar dan cukup banyak. Kita sebut kebaikan pada seorang, dan seorang tu sebut kepada orang lain, dan inilah saham yang besar yang kita tidak sangka-sangkakan apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Iza mata ibnu Adam in qata'a ma illa min salas. Apabila mati anak Adam, terputuslah segala amal ibadah mereka kecuali 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita sampaikan mudah-mudahan menjadi mata rantai terhadap saham-saham pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah Iskandari, menarik perhatian kita, yang mana kita sungguh-sungguh nak cari kekayaan, laba keuntungan dekat dunia. Sebagaimana kita melalaikan tanggungjawab kita. Ini tanggungjawab dakwah, tanggungjawab kita, tuan. Ijtihaduka fima tumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala al-iktimasi al-basirati minka. Sungguh kamu pada barang yang Allah SWT jaminkan pada kamu, Allah jamin rezeki pada kita. Wa taksiruka fima tuliba minka. Cuai kamu pada barang yang Allah tuntut. Allah tuntut kita ta'abbud, Allah tuntut kita buat kerja dakwah sebagainya. Dalilun ala al-iktimasi al-basirati minka. Itu petanda tumpulnya pandangan mata hati. Mata hati kita tumpulkan apa? Kita lebih memandang apa di dunia, sehingga mana kita melalaikan tanggungjawab tuntutan yang Allah SWT tuntut kepada kita. Ini arkanul dakwah. TM, 3M, DU. YM pula 3M, DU. Dia lebih kurang lah. Apa TM, DU? Yang pertama 3M. Mad'u, maudhu', metod. Di, da'i. U ni ataupun wasilah ataupun uslub. Ini arkan dakwah yang insyaAllah kita akan bincangkan secara detail pada pertemuan kita yang akan datang. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang mana baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk disandarkan pada diri yang tak dan ini. Moga-moga kita mendapat manfaat, dan marilah sama-sama kita tanamkan tanggungjawab kita, menanamkan kesedaran dalam diri kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Tugas bebanan taklifan dakwah ini bukan terletak pada orang-orang yang berstatus alim ulama, yang ada status ustaz-ustazah, mufti, tuan imam, nazir, jawatan kuasa masjid. Tak, tuan. Man qala la ilaha illallah, siapa yang kata la ilaha illallah, dia merupakan tuan. Dia merupakan mata rantai perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah istilah orang dakwah. Orang dakwah datang rumah kita, tutup itu. Takut semua orang dakwah. Tak ada orang dakwah. Kita apa? Kita pun orang dakwah. Kita bawa mesej Islam supaya orang tertarik daripada kita, tuan. Mudah-mudahan dengan mana kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, kita terhalang, kita dapat menghalang turunnya bala Allah, dan mendatangkan keberkatan di dalam bumi yang kita cintai ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.